Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya Puan Neo Sui Hua, Guru Besar SJKC Chinan. So, kod sekolah saya ialah KBC 4044. Dan saya bermula bertugas di sekolah ini sebagai Guru Besar pada 1 Julai 2021. So, baru 2 tahun saja. So, murid saya untuk tahun ini 9 orang. So, saya rasa di Kupang Pasu adalah sekolah yang paling kurang murid. Guru 7 orang, termasuk saya 8 orang. Okey. Ya. Untuk hari ini pembentangan saya mungkin lain daripada yang pembentang sebelum itu. Sebab saya bukan program dan bukan projek, tapi boleh kata saya guna satu kajian ringkas untuk sekolah ini. Iaitu tajuk kajian saya ialah hubungan persekitaran fizikal luaran bilik darjah dengan tahap keselesaan guru-guru dan murid-murid SJKC Chinan. So, mulanya saya akan mulakan dengan abstrak untuk pengenalannya dulu. Bila saya pergi ke sekolah ni, saya dapati luaran fizikal sekolah ini, luaran bilik darjah adalah kurang ceria. Kurang ceria dan kita nampak gelap. Mungkin sudah lama tidak dicat semula, diurus semula. Dalam bilik darjah okey. Dalam bilik darjah okey semua. Tapi di luar bilik darjah kita nampak tak terurus, kotor. Nampak kalau dari luar pandangan, dari tepi jalan raya sebelum kita masuk pun kita nampak macam tak nampak. Kalau kita tak perhatikan betul, kita terlepas simpang tu nak masuk sekolah walaupun dia tepi saja. Tepi saja. Okey, itulah saya rasa perlulah buat satu perubahan. Tapi saya jadikan dia satu kajian ringkas Satu kajian ringkas untuk nak tahu dulu sebelum saya buat kajian ni, saya kena berbincang atau sembang dengan cikgu-cikgu di sana. Sebab ada cikgu yang lebih dari 25 tahun berada di sana. So, bila saya dapati bila fizikal luar bangunan itu sudah lebih dari 20 tahun tidak diurus semula. Iaitu tidak dicat, tidak dikemas. Kita nampak yang hitam-hitam, ada juga tempat permainan murid-murid semua juga lantainya kotor. So, dalam sini saya buatlah satu literature literature katakan mengenai persekitaran luaran bilik darjah. So, didapati ni Tanner dan Legnan 2006. Dia kata persekitaran pembelajar merangkumi tapak bina ruang pendidikan dan berkongsi sekolah dan kemudahan komuniti yang berkaitan dengan semua ruang sama ada dalaman ataupun persekitaran luaran. Okey. Yang seterusnya Jack Jabakowski 2002. Dia mendefinisikan persekitaran sekolah bermakna semua keadaan, sumber dan aktiviti saling bersepadu secara langsung atau tidak langsung yang memberi kesan kepada fungsi sekolah. So, persekitaran sekolah dia merujuk kepada persekitaran fizikal, iklim, psikososial. So, sini saya tak ambil semua iklim psikososial, saya hanya ambil fizikal. Dan fizikal saya terbagi pada bukan dalaman bilik darjah, tapi di luar bilik darjah. Maknanya seperti bangunan, luaran bangunan, kaki lima, itu semua. Okey. Lihat, Tableman 2004 pula membagikan persekitaran fizikal, persekitaran kepada sekolah kepada 4 aspek. Iaitu aspek pertama iaitu fizikal yang mesra dan kondusif untuk pembelajaran. Okey. Yang kedua ialah persekitaran sosial yang menggalakkan komunikasi dan interaksi. 3, persekitaran yang berkesan galakkan rasa kekitaan dan harga diri. 4, persekitaran akademik yang menggalakkan pembelajaran dan memenuhi
diri. Okey, seterusnya penyata masalah. So saya dari sini dengan masalah atau isu yang tadi saya katakan, dan sini juga saya dapat literature review dari Cik Nizam 2010 dan Kasimah 2011. Aspek fizikal dalam persekitaran pembelajaran di sekolah nampaknya masih dalam tahap sederhana. Ini untuk Malaysia, dalam Malaysia punya kajian untuk Malaysia. Okay. Yang kedua punya Will Jackson 2005, Ahmad Fauzi 2005 dan Liliah 2009. Persekitaran fizikal sememangnya mempengaruhi pembelajaran. Didapati tidak banyak kajian dijalankan terhadap perhubungan antara fizikal luaran bilik darjah dengan tahap kepuasan guru dan pelajar. Okey, sini kita balik pada sekolah Sinan pula Sinan. So dari literature review kita tengok kajian-kajian lepas, ada juga dalaman, luaran, fizikal. Kita juga ada juga nampak psikososial yang mereka buat kaji. So sini saya nak tekankan sekali lagi sebab sekolah saya sekolah yang kecil saja. So saya hanya tumpukan pada kajian hubungan persekitaran fizikal luaran bilik darjah terhadap keselesaan murid dan guru. Saya tak terus pada keberkesanan pada PDP sebab ini jangka pendek saja. Jangka pendek saja. So dari sini kita nampak luaran tadi saya kata bangunan cat dia sudah pudar dan nampak tak kemas dan kotor. Lantai tempat permainan lagi pun longkang, naik yang hijau-hijau, panggil apa? Lumut lumut. Okey. So sini saya persekitaran yang berkualiti akan dapat membantu mewujudkan keselesaan PDP. So dalam kajian saya ini adalah untuk mengkaji hubungan persekitaran fizikal luaran bilik darjah terhadap keselesaan guru dan murid SJKC Sinan. Okey, oleh itu satu set soal selidik diwujudkan. Okey. Sebelum diwujudkan ke soal selidik itu kena 2 kali peserta lah, makna sampel saya kena jawab, iaitu sebelum dan selepas guru dan murid Okey, objektif ialah 2 saja. Mengenal pasti tahap keselesaan terhadap persekitaran fizikal luaran bilik darjah daripada perspektif guru. Yang kedua ialah dari perspektif murid. Okey, seterusnya. Okey. Ya, saya gunakan konsepsi kajian iaitu saya ubah sesuai dari MUS 1979. Yang MUS punya dia terdapat 4 faktor iaitu menyumbang kepada iklim bilik darjah, iaitu ciri-ciri guru, ciri fizikal dan seni bina, ciri agregat pelajar dan faktor organisasi. So apa yang saya ubah sesuai dari konsepsi MUS 1979 ialah saya ubah persekitaran fizikal luaran bilik darjah. Dia sebelum diubah sesuai dan selepas diubah sesuai. Hanya 2 kategori iaitu kategori murid dan guru saya kena perhatikan dan saya kena buat analisis. Okey, ini adalah sebelum perubahan persekitaran luaran bilik darjah. So ini ada 5 soalan, 5 instrumen yang nanti saya akan tunjukkan slide dalam lampiran. Okey. So murid bila saya buat analisis sebelum perubahan, ini ialah guru dengan murid punya tahap. Saya gunakan peratus saya sebab ini kajian ringkas, saya tak gunakan apa-apa program SSPS itu semua. Saya hanya gunakan pengiraan biasa, ringkas. So yang saya dapati guru 57.14 tahap keselesaan mencapai 57.14% dan murid 58.67%. So daripada dapatan soal selidik ini, boleh saya buat satu kesimpulan kata tahap keselesaan guru dan murid terhadap persekitaran luaran bilik darjah adalah di tahap yang sederhana. Bila dia di tahap yang sederhana, makna saya ada lagi ruang
untuk dipertingkatkan tahap keselesaan. Okey. Okey, kepentingan kajian ini. Di sini juga saya perlu fikir juga ke kepentingan kajian ini. Saya buat kajian ini untuk apa? Untuk apa? Untuk kegunaan, kepentingan dia untuk apa? Selain daripada untuk murid warga sekolah saja. Satu, kita tengok Kementerian Pendidikan Malaysia. So, adakah berbaloi kalau KPM? Sebab sekolah saya walaupun SJKC, tapi dia sekolah kerajaan. No? Sekolah kerajaan. So, adakah berbaloi untuk mereka nak mencapai tahap persekitaran fizikal? Adakah perlu berbaloi untuk buat perubahan? Yang kedua iaitu pihak sekolah. Mungkin ini boleh dijadikan satu rujukan untuk mungkin guru besar yang akan datang ataupun guru besar sekolah lain sebagai satu rujukan. Yang ketiga ialah guru. Okey, guru boleh juga boleh menyumbangkan peningkatan fizikal luaran bilik darjah. So guru-guru juga boleh buat ambil mungkin kajian ni tengok sebagai satu rujukan lah kita. Saya tak berani kata sebagai satu contoh lah, tapi sebagai satu rujukan saja. Okey. Ya, metodologi. Sini saya kena terangkan metodologi. Lokasi kajian. Kita tahu SJKC Chinan sahaja di sini. Sampel kajian juga dari SJKC Chinan iaitu 9 orang murid dan 7 orang guru. Okey. Prosedur kajian. Prosedur kajian macam ni saya akan edarkan kepada guru dan murid, tapi dilaksanakan 2 waktu atau 2 hari yang berbeza. Untuk murid, untuk guru saya hanya mereka boleh baca atau ada persoalan tanya, tapi untuk murid, sebab murid saya dia 4 orang tahap 1, 5 orang tahap 2. Instrumen saya dalam bahasa Melayu. Saya kena dengan murid saya kena luangkan masa yang lebih banyak. Saya kena terang dalam bahasa Cina. Dan mereka tidak boleh duduk dekat-dekat nah. Sebab kita tahu murid-murid. You take apa, saya ikut. You take apa, itu. Kita nak meningkatkan keesahan, validity apa yang mereka jawab. Itu saja. Okey, saya kena buat penerangan satu persatu 5 soalan itu. Dan mereka akan tik. Lepas itu, saya kumpul. Selepas buat instrumen tu jawab, saya kata tadilah yang tadi saya dah dapat tu, yang berapa persen tu, itu yang saya dapat. Okey, selepas itu saya perlu, bila saya rasa perlu buat peningkatan dari tahap keselesaan mereka perlu ditingkatkan, saya kena berbincang dengan guru. Saya kena berbincang dengan pihak luar, J&J. So pihak yang pertama saya cari adalah PIBG ya. PIBG, bila bincang dengan PIBG setuju, kami juga dengan prosedur biasalah, kami kena cari kontraktor luar. Kami 2-3 kontraktor cari, kami buat perbandingan macam mana. Kena ada quotation, kami submit pada PIBG. Yang mana mereka pilih kontraktor. Okey, kita uruskan dengan masa buat perubahan bila buat waktu cuti. Okey. Semua itu nanti belakang saya ada gambar-gambar tunjukkan lah. Okey, prosedur. Lepas itu siap semua, sekali lagi cikgu-cikgu dan murid kena jawab instrumen yang sama sebelum mereka jawab. Selepas saya buat perubahan fizikal tu. Mereka jawab juga. So kita dapati nanti ada dia punya keputusan lah, dia punya analisis data selepas ini. Okey. Kaedah analisis saya kata saya tak guna SSPS apa, saya hanya guna peratus pengiraan biasa. Okey. Ini adalah perubahan. Lagi terang kita tengok sini. Lagi terang. Untuk guru dari 57.14%, dia tahap keselesaan dia meningkat ke 84. Untuk murid 58.67% meningkat kepada 83.56%.
So dari sini kita boleh buat satu kesimpulan dari kajian ini ataupun perubahan fizikal ini. So adakah hubungan antara persekitaran luaran bilik darjah dengan tahap keselesaan murid dan guru? Memang ada. So sini sudah ternyata lah nah, dalam kajian ini memang persekitaran luaran bilik darjah memang berkaitan, ada hubungan yang rapat dengan tahap keselesaan murid. Okey. Okey. Sini. Okey, ini hanya rujukan saya lampiran. Ini adalah sebelum perubahan. Yang murid jawab, saya tak guna guru. Saya tak guna nama guru nah. Saya sendiri yang tahu guru nombor 1 tu siapa, guru nombor 2 tu siapa. Okey. Tahap keselesaan mereka 1 sangat tidak selesa. Okey, 5 sangat selesa. Okey, faham? So dari mula 5 sebelum kajian tu perubahan buat 57.414 nah. Okey. Ini murid punya. Ini murid. Murid juga saya tak bawa nama. Tapi saya sendiri ada remark, murid nombor 1 tu siapa. Sebab nanti selepas dia kena sama. Okey. Ini instrumen. Sebab kajian ringkas saya tak mau yang pening-pening. Murid senang jawab, guru pun senang. Senang saja ni. Tahap. Okey. Sama nah guru, soalan instrumen murid dengan guru sama. Okey, ini prosedur saya. So prosedur saya mula dari Oktober 2022 dan siap dengan bulan April tahun ini. Okey, ini selepas tahap keselesaan selepas perubahan fizikal luaran bilik darjah. So tahap guru dia tahap keselesaan telah meningkat. Ini untuk murid. Murid. Okey, ini hanya sharing saja nah, kongsi gambar-gambar. Tadi tak ada gambar dan ini buktinya lah. Ini luaran persekitaran. Ini taman bunga yang kecil-kecil kat sekolah saya. Okey. Nah, yang bingkai dia saya bau hitam-hitam tu adalah selepas. Saya bau bingkai tu. Okey. Ini taman permainan murid. Kotak sebelum tu kotak hitam. Bagi. Lepas tu cat pun kami cat lain. Okey. Ini tempat luar bangunan, tempat parkir. Ini guard house. Guard house. Walaupun dulu dia ada gambar-gambar itu mural tapi sudah pudar. Bila pudar kita tak kemaskan, dia nampak tak kemas. Nampak tak kemas. Ini logo. Logo tak nampak tak nampak tulisan, tak nampak apa corak dalam. So tukar. Ini bangunan. Ini kat luar punya. Tadi itu kat bangunan tinggi 2 tingkat. Okey. Ini sudut-sudut nah bangunan nah. Okey, sini. Ini tangga. Satu lagi masalah kami bila ini panggil apa? Grill dah. Grill tu. Besi tu. Kata. Kalau biasa dia bukan saja kotak. Sebab mereka dulu buat lah. Masa saya pergi sudah ada. Bila pagi-pagi burung dia berdiri. Bila banyak burung tu banyak sangat. Bising lah. Bagi murid bising. 1, 2 memang kita dengar merdu lah. Mula-mula merdu. Bila PDP nak jalankan kita fikir tengok. Lagi satu, bila berdiri sana dia dekat-dekat mungkin tepi rumah kan, tepi dia ada pokok buah. Dia pergi makan, dia berdiri sini. Najis. Najis keliling sana. So saya kena cat balik loh. Cat balik, selepas cat balik mesti dia burung lagi kan. So kita ada cara dia. Nanti, okey, sini koridor dia no, ledok. Ini yang hijau tu, jaring hijau tu. Embek hebetai buat. Saya suruh kami buat cuti. Kami dengan 2 orang pekerja saya. Guard pun dia tak ada kerja apa waktu cuti dia mai tolong. PT saya pun tolong. Saya cakap betul PT saya, Puan Norma.
Ya tolong, mai kami ramai-ramai buat waktu cuti. Ini dulu memang sudah ada pintu gerbang. Oke. Ini taman kecil. Oke, sekian, terima kasih.